status tuntutan kedaulatan Sabah sering dan menjadi topik hangat di media-media tempatan dan antarabangsa. Akan tetapi, adakah tuntutan kerajaan Filipina ini sah di sisi undang-undang antarabangsa? Sabah, salah satu negeri di dalam Malaysia, terletak di Kepulauan Borneo, iaitu kepulauan terbesar di Asia. Kepulauan Borneo ini adalah satu-satunya pulau yang dibahagikan sepadan-sepadannya kepada 3 buah negara, iaitu Brunei, Malaysia dan Indonesia. Filipina berulang kali mempertikaikan bahawa Sabah adalah milik Kesultanan Sulu dan Sabah juga tidak pernah bersetuju untuk menyertai Malaysia. Jadi, video kali ini kita akan melihat kenapa Filipina masih menuntut Sabah sebagai wilayahnya. Teruskan menonton. Sejarah tuntutan. Sabah atau zaman penjajahannya, Borneo Utara, pernah menjadi wilayah jajahan Kesultanan Brunei. Pada tahun 1658, Sultan Brunei menyerahkan Sabah kepada Sultan Sulu atas jasa kerajaan tersebut membendung perang saudara yang meletus di Brunei pada ketika itu. Sewaktu zaman kemuncaknya, pada akhir kurun ke-17 hingga ke-18, pengaruh Kesultanan Sulu tersebar luas meliputi wilayah moden Sabah dan selatan Filipina. Pertikaian bermula pada tahun 1878 apabila Kesultanan Sulu menyerahkan kuasa pemerintahan wilayah Sabah yang termasuk dalam Kepulauan Mindanao di Filipina kepada syarikat British North Borneo Company sebagai ganti bayaran tahunan. Persoalannya, sama ada Sultan Sulu sudah menyerahkan terus pemerintahan atau sebagai pajakan dalam masa tertentu. Itulah menjadi isu berbangkit sehingga sekarang bagi Filipina. Kerajaan Amerika telah menamatkan sebarang kuasa persekutuan politik dimiliki Kesultanan Sulu melalui Carpenter Agreement yang ditandatangani pada 22 Mac 1915. Menurut penyelidik Lucio Blanco dari Pertubuhan Asia Pasifik Pathway to Progress Foundation, pewaris Kesultanan Sulu dan Republik Filipina langsung tidak pernah campur tangan semasa syarikat British North Borneo Company menyerahkan Sabah kepada pemerintahan kerajaan British pada tahun 1946. Kemudiannya, kerajaan British menyerahkan kawasan utara Borneo ini kepada Persekutuan Malaysia pada tahun 1963. Kerajaan Malaysia juga menekankan bahawa tiada sebarang paksaan terhadap kawasan tersebut dan penduduk Sabah sendiri mahu menjadi sebahagian daripada Malaysia. Namun, semua perkara ini sering dipertikaikan oleh Filipina. Walaupun Filipina seakan sering membangkitkan isu Kesultanan Sulu, Filipina sendiri tidak mengiktiraf keturunan Kesultanan Sulu yang tinggal di Filipina sejak 3 dekad yang lepas. Filipina mula mahu mengambil semula Sabah pada tahun 1963, namun pada tahun 1973 bersetuju untuk menghentikan tuntutan ini. Undang-undang antarabangsa. Terdapat pelbagai cara untuk menguasai sesebuah wilayah di bawah undang-undang antarabangsa, iaitu penaklukan, pemberian dan penyerahan. Penaklukan yang sering dibuat pada zaman dahulu sudah tidak dibenarkan oleh undang-undang antarabangsa apabila piagam UN dikuatkuasakan pada tahun 1945. Sesebuah negara boleh mendapatkan hak kedaulatan sesebuah kawasan lain jika kedaulatan wilayah tersebut dipindahkan atau diserahkan oleh pemiliknya kepada negara yang lain. Kesultanan Sulu sudah menyerahkan wilayah Sabah kepada syarikat British North Borneo Company pada tahun 1878 dan kemudiannya Sabah dimasukkan sebahagian daripada Malaysia pada tahun 1963. Di bawah undang-undang antarabangsa, pemberian adalah pemerolehan kedaulatan wilayah baru apabila sesebuah negara itu telah menjalankan proses-proses pemerintahan dan dikekalkan untuk tempoh yang lama. Malaysia sudah mentadbir Sabah sejak tahun 1963 dengan pengiktirafan dari badan UN. Sabah tidak diambil dengan cara paksaan, akan tetapi melalui perantaraan Cobalt Commission. Sabah setuju mahu berada dalam kerajaan Malaysia. Sejak tahun 1963, Malaysia telah membentuk kerajaan untuk mentadbir Sabah, memberi peruntukan untuk ekonomi dan ianya diiktiraf oleh komuniti antarabangsa bahawa Sabah adalah sebahagian daripada Malaysia. Tragedi Lahad Datu. Pada 11 Februari 2013, negara dikejutkan dengan berita di waktu tengah malam bahawa bahagian timur pantai Sabah dicerobohi oleh kumpulan bersenjata. Kumpulan seramai lebih daripada 100 orang dipercayai adalah pengikut kepada Jamalul Kiram III yang mengaku dari keturunan Sulu. Kumpulan pertama yang memasuki Malaysia pada 9 Februari dan mereka berkumpul di sebuah kampung di Lahad Datu dalam misi untuk mendapatkan semula Sabah sebagai sebahagian tanah air mereka. Pada 14 Februari, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak memberitahu kerajaan Malaysia akan berunding secara aman dan menghalau mereka keluar. Namun, pertempuran pertama telah tercetus pada 1 Mac apabila berlaku situasi membalas tembakan antara pasukan keselamatan Malaysia dan penganas Filipina apabila kumpulan dari Filipina ini mula merempuh sekatan polis di Kampung Tandur. Peristiwa ini menyebabkan 2 komando polis Malaysia dan 12 pengikut Kiram terkorban. Kemudiannya pada 3 Mac, sekumpulan militan Filipina menyerang hendap pihak polis di sebuah kampung di Semporna. 6 polis Malaysia dan 7 penjeroboh terkorban. Pada 5 Mac,
3 pesawat Hawk F-18 diarahkan untuk menyerang pengganas Filipina dan menghalau mereka keluar. 13 pengganas mati. Operasi ini dinamakan sebagai Ops Daulat, menyaksikan tentera Malaysia memburu dan menghalau pengganas dari rumah ke rumah. Akhirnya, Kampung Tandur berjaya dibebaskan daripada pengganas oleh pasukan Malaysia pada 11 Mac. Ops Daulat ditamatkan pada 29 Jun dan digantikan dengan Eastern Sabah Security Command. Badan ini bertanggungjawab menjaga keselamatan dan meliputi semua operasi di utara Kudat hingga ke Tawau. Ini akan menjamin sepadan bahagian pantai Sabah sentiasa selamat. Kemudian pada 12 Ogos, Pusat Operasi Eskom mula beroperasi 24 jam. Kejadian di Lahad Datu menyaksikan sekitar 68 kematian, iaitu 56 daripada Sulu dan 9 orang daripada pasukan keselamatan dan rakyat Malaysia. Pertikaian terbaru. Pertikaian wilayah Sabah dibangkitkan semula baru-baru ini apabila 2 diplomat daripada Filipina dan Malaysia saling berbalas kenyataan. Pada bulan Julai tahun ini, Setiausaha Luar Filipina menulis kenyataan balas di Twitter apabila Kedutaan Amerika di Filipina menulis Sabah adalah di bawah Malaysia. Beliau menulis bahawa Sabah bukan di bawah Malaysia jika anda mahu berurusan dengan Filipina. Kenyataan ini kemudiannya menerima kecaman dari Menteri Luar Malaysia, Hishamuddin Hussein, yang membalas kenyataan di Twitter beliau dengan menyatakan mahu menjemput Duta Filipina untuk memberikan penjelasan lanjut. Menurut Hishamuddin, ianya adalah kenyataan yang tidak berasas dan akan menyebabkan hubungan dua hala terjejas. Hishamuddin menegaskan Sabah adalah di bawah Malaysia dan akan sentiasa bersama Malaysia. Pertikaian tidak berhenti setakat ini. Kemudian, Lok Sin membalas semula di dalam Twitternya dan menyatakan beliau juga akan memanggil Duta Malaysia di Filipina. Lok Sin juga memberitahu pihak media bahawa beliau akan menghidupkan semula satu jabatan di bawah kerajaan Filipina yang ditugaskan untuk mengendalikan isu berkaitan Sabah. Cadangan juga dibuat Komuniti Kongres Filipina untuk memasukkan Sabah di dalam peta Filipina dan mencetaknya di pasport Filipina. Selain dari tuntutan berasaskan sejarah Sulu, geopolitik juga memainkan peranan menyebabkan Filipina semakin resah. Pada tahun lepas, Malaysia memohon pihak UN untuk meluaskan keluasan perairan di Sabah yang ditetapkan sebelum ini hanya 200 batu nautika. Negara-negara di kawasan ini seperti Malaysia, Filipina, Indonesia, Vietnam, Taiwan dan China juga mempunyai sempadan maritim yang bertindih. Isu berbangkit ini menjadi hangat apabila Beijing mula mahu menguasai perairan Laut Cina Selatan yang mengelilingi negara-negara tersebut. Kesimpulannya, mengikut sejarah zaman dahulu, Sabah memang berada di bawah Kesultanan Sulu. Namun, senario politik di Sabah dan Filipina telah berubah sejak dari penjajahan Sepanyol, British dan Amerika Syarikat di kawasan benua ini. Sabah sekarang ditadbir oleh kerajaan Malaysia dan sedang berusaha untuk terus membangun. Tidak kira apa tuntutan orang luar terhadap Sabah, komuniti dan badan antarabangsa sudah mengiktiraf Sabah sebagai sebahagian daripada Malaysia dan akan kekal seperti ini. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.